Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Seterusnya masalik dalam perbincangan masalik illah ini kita berada pada maslak yang keempat, iaitu tanqihul manat. Wa hadha min masalikil illah, dan ini daripada jalan-jalan untuk kita mengetahui illah sesuatu hukum. Ala ra'i ba'dil usuliyin, berdasarkan pandangan sebahagian ulama usul. Walaysa bimaslakin ala ra'yil ba'dil akhar minhum, tapi sebahagian di atas sebahagian yang lain mereka tidak menganggap laisa bimaslak. Tanqihul manat ni bukan salah satu cara untuk mendapatkan dan mengetahui illah. Ala ra'i ba'dil akhar, atas pandangan sebahagian ulama lain. Jadi maknanya perkara ini, masalah ini berlaku khilaf lah. Wat-tanqih, apa makna tanqih? Ma'nahu fil lughah at-tahdzib, kita asingkan. Wat-tamyiz, kita bezakan. Makna kita tapis, murnikan dan asingkan. Al-manat hiya al-illah, manat bermaksud illah. Jadi apa yang dalam tanqihul manat merujuk kepada proses kita menyaring dan mengasingkan mana sifat yang sesuai dijadikan illah dan mana sifat yang tidak sesuai. Jadi proses kita menentukan dan mengasingkan yang tak sesuai dengan yang sesuai itu dipanggilkan tanqihul manat. Wa fi istilahil usuliyin, pada istilah ulama usul, yuradu bi tanqihil manat, dimaksudkan dengan tanqihil manat tahdhibu al-illah, iaitu kita saring illah, mimma aliqa biha, dengan perkara yang aliqa biha, yang berkait dengannya, minal awsaf, daripada sifat-sifat, allati la madkhala laha fil illiyah, yang tidak ada jalan, yang tidak ada berkaitan, la madkhala, yang tidak ada berkaitan pada illah. Sifat-sifat itu kita asingkan, yang tidak ada berkaitan dengan illah kita asingkan. Wa dhalika bi an yaridan nas, dan demikian itu berlaku macam mana dengan datangnya an-nasu, datang nas mustamilan alal illah, yang mengandungi illah, muqtarinan biha, yang disertai dengan illah, muqtarinan biha ba'da muqtarinan biha ba'du, dan menyertainya oleh ba'du awsaf, sebahagian daripada sifat, allati la alaqata laha bil hukmi, yang tidak ada alaqah, tidak ada berkaitan dengan hukum, wala madkhala laha, dan tidak ada ruang masuk, tidak ada berkaitan fil illiyah, pada sifat illah, min ghairi an yadulla nas, tapi tidak menunjukkan oleh nas itu alal illah, di atas illah, bi'ainiha, secara tertentu. Jadi dalam hukum atau nas yang datang tu ada beberapa sifat, sifat yang berkait dengan nas tersebut, tapi tidak ditentukan mana sifat yang menjadi illah secara khusus. Contoh, mithaluhu ma warada fi sunnati, apa yang datang dalam hadis, min anna a'rabiyan, ada seorang badui, waqa'a zaujatahu, dia telah bersetubuh dengan isterinya, fi nahari Ramadan, pada siang hari Ramadan, amidan, dengan keadaan sengaja. Faja'a ila Nabi, lalu dia datang kepada Nabi, wa akhbarahu, dan menceritakan kepada Nabi, wa amarahu bil kafarah, lalu Nabi suruh membayar kafarah. Fahadzal hadis, maka hadis ini, sebagaimana hadis ni nampak pada nota kaki nombor 1, kita bacalah. Ini nas dia daripada Abi Hurairah, katanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi, berkata dia, ya Rasulullah, halaktu, aku telah rosak dah aku, ya Rasulullah, aku telah buat, aku musnah dah Rasulullah, rosak dah aku. Qala ma ahlakaka, apa yang buatkan kamu musnah dah rosak itu? Qala waqa'tu ala ahli wa ana saim, aku telah bersetubuh kepada dengan isteriku dan keadaan aku berpuasa. Faqala Rasulullah, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, kamu ada tak hamba yang kamu nak merdekakannya? Qala la, aku tidak ada. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kamu mampu tak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, katanya aku tak mampu. Qala hal tajidu it'ama sittina miskina, kamu mampu tak beri makan 60 orang miskin? Qala la, katanya aku tak mampu. Qala fajlis, duduk.
Fabainama nahnu ala dhalika, ketika mana kami dalam keadaan demikian, id utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'izkin fihi tamru, maka dibawa datang kepada Nabi bakul yang dalamnya ada izkin ni bakul satu tandang bakul bekas yang dalamnya ada buah tamar. Faqala aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Qala ana, aku ya Rasulullah. Khudh hadha fatasaddaq bihi, ambil kurma ini kamu sedekahkan kepada fakir miskin 60 orang. Qala a'ala afqara minni, nak sedekah kepada orang lebih fakir daripada aku ke? Jadi lelaki tanya, ada nak sedekah kepada orang lebih fakir pada aku? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minha. Ya Rasulullah, tidak ada di antara dua bukit Madinah ni ahlu baitin afqaru minna, ahli keluarga yang lebih fakir daripada kami. Ya Rasulullah, tak ada orang dah lebih fakir daripada aku. Fadhahika Rasulullah, Nabi pun ketawa senyum. Thumma qala at'imhu ahlak, bagilah makan kepada keluarga kamu. Jadi dalam ini Nabi memberikan sedekah tamar itu kepada lelaki ini, dan kepada lelaki itu saja dibenarkan untuk dia sendiri makan. Nabi kata walaka khassah dalam riwayat lain. Ini kebenaran ini untuk kamu saja. Ada pun orang lain tak boleh. Kalau dia dapat ada makanan untuk bayar kepada fakir miskin, dia kena beri pada fakir miskin 60 orang. Tapi lelaki ini mendapat khususiah pada Nabi. Nabi benarkan untuk diberi makan pada ahli keluarga dia. Fahadzal hadis. Okey, cerita ini fahadzal hadis dalla ala illiyatil hukm, menunjukkan ke atas illiyatil hukmi, atas illahnya hukum itu. Walakin lam yadulla, tetapi tidak menunjuk ala wasfin muayyan, ke atas sifat tertentu, annahu huwal illah, bahawa itu dia illah. Ay anna nassa, bahawa nas ishtamala ala illati, mengandungi illah. Walakin lam yadulla, tetapi tidak menunjuk ala wasfin muayyan, atas sifat tertentu, annahu illah, bahawa itu illah. Fan nassu, maka nas itu ishtamala ala illah, merangkumi illah. Walakinnaha ghairu muhadzabatin, tetapi dia tidak lagi disaring illahnya. Sifat-sifat itu ada banyak datang dalam hadis itu, tapi belum lagi ghairu muhadzabah, belum diasingkan, belum disaring. Wala khalisatan, lakinna wala khalisatun, dan tidak dia suci, minasyawaibi, daripada syawaib ni makna benda-benda asing. Wal awsaf allati la alaqata laha bil illiyah, dan sifat-sifat yang tidak ada berkaitan dengan illah. Maka fayatil mujtahidu, maka mujtahid pun datanglah, wa yukhallisu, dan dia mentakhliskan, dia menyucikan illah al-haqiqiyah, illah yang sebenar, mimmakturina biha, dari apa yang disertai dengannya, au alika biha, atau berkait dengannya. Mimmaktarana biha, mimmaktarana biha, daripada sesuatu yang menyertai illah yang hakiki, atau yang berkait atau datang bersama dengan illah hakikiyah tu. Maka mujtahid ini diasingkan. Contoh, mislu qaunil mujami', contoh keadaan orang berjima' itu a'rabiyan, orang badui. Wa annal waqi'ata, dan bahawa sesungguhnya persetubuhan itu hasalat fil Madinah, berlaku di Madinah. Wa kaunil jima', dan keadaan jima' itu fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, min tilka sanah bi'ainiha, pada tahun itu secara khusus. Fayastab'idu, maka mujtahid pun menjauhkan, mengasingkan al-mujtahidu hadhil awsaf, sifat-sifat ini. Wa yasilu ba'da dhalik, dan dia sampailah selepas pada itu, ila annal wiqa' amdan, bahawa bersubuh dengan sengaja, fi nahari Ramadan, pada siang hari Ramadan, huwa illatul hukmi, itulah illah hukum, biwujubil kafarah, yang mewajibkan kafarah. Wa hadha ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah, dan itulah yang dipandangan ulama Syafi'iyah, wa man wafaqahum, dan yang menyertai mereka. Okey, apa saya ringkaskan sekali lagi. Yang berlaku di sini ialah apabila seorang mujtahid, dia datang nas, macam mana dia nak menentukan illah daripada nas tu. Kalau lihat pada sifat cerita tersebut, boleh saja kita kata wajib kafarah tu sebab kerana A'rabi, kerana orang itu badui. Apa lagi sifat yang berkait? Pertamanya kerana berlaku di Madinah. Waqa'a fil Madinah, di Madinah kan. Kemudian apa lagi? Kita kata berlaku dengan apa? Berlaku pada tahun tilka sanah, tahun itu saja kan. Jadi ini sifat-sifat yang kemungkinan.
kita boleh faham daripada itu. Tapi adakah dia munasabah untuk kita letakkan hukum jadikan dia sebagai illah? Tidak munasabah. Maka mujtahid mengasingkan. Dia pun tolak satu-satu, dia pun asingkan dan tahzibkan sifat-sifat ini tidak patut dan tidak boleh, tidak sesuai menjadi illah. Maka yang tinggal lagi apa dia? Bila dicari-cari, yang dapat kita keluarkan ialah kerana kewajipan kafarah tu berlaku kerana jima' yang sengaja pada siang hari Ramadan. Nampak? Jadi itu proses itu dipanggil tangkih al-manat. Kita asingkan sifat-sifat yang tidak sesuai dan kita kekalkan sifat yang sesuai. Wa ammal hanafiyah tu, adapun ulama Hanafiyah wa man wafaqahum, dan yang bersama dengan mereka, faqad dhahabu ila mada ab'ada ila fi tahdhibil illah. Mereka telah pergi lebih jauh fi mada ab'ad, pada jarak yang lebih jauh, fi tahdhibil illah, pada nak merincikan ataupun menyaringkan illah. Falaisatil illatu indahum, illah di sisi mereka bukan khususal jima', bukan semata-mata jima'. Wa innamal illah, tetapi illah ba'da tahdhibiha, setelah disaringnya, kamilan, sempurnanya, ia intihaku hurmati Ramadan, iaitu mencari kehormatan bulan Ramadan. Kita melanggar kehormatan bulan Ramadan amdan, dengan sengaja. Bitanawulil mufattir, dengan melakukan perkara mufattir, perkara yang boleh membatalkan, al-mufsid, yang boleh merosakkan bagi puasa. Wa mubasharatuhu min jima', dan juga apa dia? Melakukan perkara itu min jima', daripada jima', au aklin, atau makan, au syurbin, atau minum. Wa yakunul jima', dan jadilah jima' itu kamufsidin, sebagai perkara yang merosakkan puasa, sabit dengan bi'ibaratin nas, dengan ibarat nas. Wa yakunul aklu wasyurbu, dan makan dan minum itu kamufsidin lisaum, sebagai perkara yang membatalkan puasa, sabitan bidalalatin nas, sabit dengan dalalah nas. Okey, dengan dalalah nas. Tengok sini al-maqsud bi'ibaratin nas, dalalatu sighatin nas. Jadi maksud dengan nas mana tadi? Okey, sini kita kena faham dulu. Apa yang dimaksudkan bi'ibaratin nas? Ibaratin nas. Ibaratin nas di sisi Hanafiyah di sini ialah dalalah sighatin nas, menunjuk faham oleh lafaz nas, ala ma'na al-mutabadar, atas makna yang segera faham minhu, sawa'un akana hadzal ma'na maqsudan, sama ada makna itu dimaksudkan, min siyaqihi asalatan, dimaksudkan daripada konteks ayat itu secara asal, ataupun tabaan, atau secara mengikut. Contoh, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Makna yang segera faham daripada nah ini ialah nafyul mumatsalah, menafikan persamaan antara jual beli dan riba. Sebab Tuhan kata wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Wa hadha huwa al-ma'na al-asli. Ini makna asal bagi nas. Wal ma'na thubutul hukm al-mantuq bihi, dan makna sabitnya hukum yang disebut jelas kepada maskut anhu, daripada yang tidak disebut, lishtirakil isnain, kerana menyamai kedua-duanya, iaitu al-mantuq. Mantuq tu makna lafaz yang disebut, makna yang faham daripada lafaz yang disebut, dan maskut, iaitu makna yang difaham daripada yang tidak disebut. Lafaz yang tidak disebut kita panggil tersirat. Fi illati thani lahu, pada illah yang kedua baginya, huwa anna hukmal bai', hukum jual beli, al-ihlal, iaitu halal, wa hukmur riba, dan hukum riba at-tahrim, iaitu pengharaman. Jadi di sini dipanggil sebagai ibaratun nas, iaitu nas itu sendiri menunjuk oleh lafaz nas secara zahir kepada hukum. Itu maksud ibaratun nas. Amma dalalatun nas, adapun dalalah nas, fahiya dalalatul lafzil ladzi 'ala al-hukmi, iaitu dalalah lafaz atas hukum. Wa sayati tafsilu zalika fi babi tsalits, akan datang pada bab yang ketiga. Jadi kalau ikut di sini, dalalah nas ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita panggil mafhum yang difaham daripada nas tersebut. Difaham daripada nas tersebut. Tidak disebut secara jelas, tetapi difaham secara difaham secara
kefahaman yang lebih bahawa ini juga terkandung daripada nas tersebut. Kalau disebut dengan lafaznya, maka dipanggil ibaratun nas. Kalau disebut tidak pada lafaz tapi kita faham makna yang serupa tapi tidak disebut dengan lafaznya, dipanggil dalalatun nas. Okey. Jadi yang berlaku di sini, ini di sisi usul fiqh di sisi Ahnaf pembahagian mereka begitu. Maka dalam tadi di sisi Hanafiyah, perkataan ataupun hadis yang disebut berkaitan dengan badui tadi disuruh kafarah kerana berlaku jima'. Okey. Bukan setelah dinafikan sifat-sifat lain, kemudian dilihat datang dalam hadis itu menyebut jelas bahawa jima' itu menyebabkan kafarah. Mereka bukan bererti sekadar tu. Mereka kata apa sebenarnya lebih daripada itu. Rupanya jima' ini yang berlaku itu dia termasuk jima' ini perkara yang merosak dan melanggarkan kehormatan bulan Ramadan. Sebab dia kata di sini intihaku hurmati Ramadan, iaitu perkara yang melanggar dan merosakkan kehormatan bulan Ramadan. Maka bila begitu, contoh yang kesnya ialah jima'. Datang orang badui itu jima'. Maka setiap perkara yang melanggar kehormatan bulan Ramadan, hukumnya sama. Wa yakunul jima' kamufsidin lisawm thabitan bi'ibaratin nas. Wa yakunul aklu wa syurbu kamufsidin lisawm thabitan bidalalatin nas. Sabit dengan dalalan nas. Maka makan minum pun sabit, tapi sabit bukan dengan ibarat nas, tapi dengan dalalah nas yang dipaham daripada nas tersebut. Wa anzarul mujtahidin, maka pemerhatian para ulama mujtahidin takhtalifu aidan, berbeza juga pada tangkihil manat. Faqad ya'tabiru ba'dhum, kadang-kadang mengiktibar sebahagian mereka anna hadzal wasfah wal illah, bahawa inilah sifat, inilah jadi illah. Wa qad ya'tabirul ba'du, kadang-kadang memandang sebahagian yang lain al-akharu, ulama yang lain wasfan akhara, dia pandang sifat lain pula dia menjadi illah. Jadi kadang-kadang ulama ni pandang A jadi illah, ulama lain bila perhatikan dia kata B tu illah. Kama ra'ayna fi qissatil a'rabi, sebagaimana kita lihat dalam kisah badui tadi. Wa nadhara asy-syafi'iyyatu wa nadhri asy-syafi'iyyati wal hanafiyyati lah, dan kita lihat bagaimana ulama Syafi'iyah memaham dan bagaimana ulama Hanafiyah memaham kisah tersebut. Kemudian ni kita masuk kepada takhrijul manat wa tahqiqul manat. Wallahu alam.